Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung semula untuk refleksi 30 juzuk. Kali ini kita akan masuk ke satu juzuk yang hampir berada di tengah-tengah Al-Quran, iaitu juzuk 13. Juzuk 13 ni gabungan dua surah, penghujung surah Hud dan juga pintu masuk bahagian awal surah Yusuf. Yang paling penting, yang sangat menarik ini adalah surah Yusuf lah. Saya sedikit personal kerana surah ini adalah surah yang sangat saya suka. Favorite surah saya. So, bila kita sebut tentang surah Yusuf ni, dia ada beberapa yang saya boleh kongsikan. Pertamanya, antara salah satu hikmah kenapa surah ini digabungkan dalam dua juzuk. Pertamanya, kita akan jumpa surah Yusuf dekat dalam juzuk 13 dan kita akan jumpa surah Yusuf dalam juzuk 14. Dan kedua-duanya mempunyai satu keterkaitan makna yang tersendiri kerana selepas kita jumpa surah Yusuf, kita akan jumpa satu surah yang lain, iaitu surah yang diberi nama surah Al-Hijr. Sebab dalam surah Al-Hijr kita akan belajar tentang bagaimanakah kita nak gunakan apa yang kita dapat dekat dalam surah Yusuf bagi memerhati apa yang ada dekat surah Al-Hijr. Pada hujung surah Yusuf, kita akan dikenalkan dengan satu ayat yang sangat menarik, iaitu laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab, iaitu satu ayat yang menjadi kesimpulan kepada keseluruhan cerita Yusuf, iaitu pada ayat 111. Pada kisah-kisah ini kata Allah Taala ada ibrah. Kepada siapa? Bukan kepada semua orang, bukan linnas, bukan lil mukminin, bukan, tapi li ulil albab, hanya kepada mereka yang mempunyai daya ketajaman cara melihat yang betul. Sebab perkataan lub ni dalam bahasa Arab dia bermaksud isi, essential, essence of things. So albab adalah plural ataupun jamak kepada lub. Jadi ulu adalah pemilik. Bila kita sebut ulil albab, maksudnya pemilik kepada essence of things. So dalam konsep yang kita nak faham adalah mereka yang mempunyai cara, mempunyai daya, mempunyai usaha untuk get to know the real things, dalam istilah Arab dipanggil sebagai mahiyah ataupun apa dia, keapadiaan dalam bahasa Melayu. Mereka yang cuba untuk memahami satu-satu perkara itu dengan keapadiaan perkara itu. Maksudnya the reality of thing, the essence of thing. Dia tak mudah terperangkap dalam perkara yang shallow, dia tak mudah terperangkap dalam perkara yang superficial, tapi dia akan pergi ke dalam dan cuba untuk faham dan maknai what is the essence of thing. So, dalam bahasa yang mudah adalah mereka yang mudah untuk get the point. So Allah kata, ibrah ni adalah untuk mereka sahaja. Mereka yang cuba dan seboleh yang mungkin berusaha untuk get the point, untuk get to the meaning, to the reality of thing, to the essence of thing. So, bila Allah sebut macam tu dekat surah Yusuf, patah balik daripada ulil albab dan juga ibaratan ulil albab ni untuk menjadi hamba yang benar-benar melihat. Dalam juzuk 13, kesemuanya adalah tentang bagaimana Allah memaparkan kepada kita satu demi satu keadaan-keadaan dan juga bukti-bukti yang kita hanya boleh faham dengan kita menjadi hamba yang melihat. Ini penting. Contoh, dalam surah Yusuf pada juzuk 13 ini. Dalam surah Yusuf kita akan diperkenalkan, terutama sekali sebelum kita masuk ke juzuk 14, iaitu surah Yusuf ayat 1 sampailah ayat 52. Kita akan diperkenalkan dengan cerita Yusuf sampai pada ayat 52, iaitu pada cerita tentang mereka-mereka ketika mana Yusuf telah pun difitnah ataupun digoda dan diputuskan untuk masuk ke penjara. Itu pada waktu itu. Dan ayat 52 ni adalah ayat yang memisahkan di antara part Yusuf hampir-hampir nak keluar penjara, ketika mana Yusuf meminta mereka ataupun banduan yang telah keluar penjara, sampaikan kepada tuanmu tentang lelaki. Seorang lelaki yang pernah satu ketika dahulu menjadi sangat fenomena, di mana lelaki tersebut adalah Yusuf, yang perempuan melihatnya sampaikan terpotong jarinya sendiri. Sampaikan kepada tuanmu, kepada rajamu tentang lelaki tersebut, tentu raja kamu akan ingat tentang aku. Jadi itu adalah pemisah di antara Yusuf yang berada dekat penjara dengan Yusuf yang keluar penjara. Juzuk 13 adalah juzuk yang fokus Yusuf sebelum keluar penjara.
Ketika apa yang berlaku dekat penjara, kita akan belajar tentang Yusuf berjumpa dengan dua orang banduan. Dekat sini, the essence of thing is simple. Wherever you are, you need to be very, very, very clear about what you need to contribute to the society. Yusuf dalam penjara pun tetap menyampaikan risalah dakwah. Yusuf dekat tempat mana sekalipun, circle kita mungkin tak luas, kawan kita mungkin tak banyak macam orang lain, tuan-tuan. Kita tak reach macam orang lain, kita punya capaian tak tinggi mana. Tapi siapa pun yang ada dekat dengan kita, maknailah dia. Itu apa yang Yusuf ajar kita. So the essence of thing is what? The essence is kita kena belajar memaknai orang yang dekat dengan kita. Yusuf belajar memaknai orang yang dekat dengan dia. Dekat dalam penjara, aku tak boleh nak tampau semua. Tapi 2 orang ini, 3 orang ini aku jaga. Kata Yusuf. Satu orang yang diberikan apa nama mimpi ni, mereka datang kepada Yusuf. Kemudian mereka bercerita tentang mimpi mereka. Kemudian mereka kata, tolonglah engkau sampaikan maksud tentang mimpi ini. Kalau kita baca balik kan, apa nama, kejap saya patah balik. Fatayan, 2 lelaki. Pada ayat 36 tu, Yusuf ada sebut, Allah ada sebut, dakhala ma'ahu sijna fatayan. Datanglah kepadanya 2 lelaki, 2 banduan. Yusuf cerita satu persatu. Ini adalah satu makna yang kita kena belajar daripada juzuk 13. Sebab juzuk 14, bila kita dah ada clarity of what we should do, kita kena faham bahawa semua itu tak datang dengan jalan yang mudah. Kerana juzuk 14 masuk dengan satu misi yang lagi besar daripada sekadar dakwah dekat penjara. Juzuk 14 masuk dengan memberikan satu visi yang lagi besar daripada sekadar menyampaikan risalah tauhid kepada orang yang kamu kenal. Now, kamu kena sampaikan di tempat orang yang kamu tak kenal lagi. Kerana juzuk 14 adalah bahagian di mana Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang sangat penting di dalam menyelamatkan Empire Mesir. Jadi ada 2 kat situ. Satu micro dakwah, satu lagi makro dakwah. Dekat juzuk 13, mikronya adalah tentang pembentukan diri Yusuf. Sebab tu sebelum masuk ke bab keluar penjara, juzuk 13, fokusnya adalah pembentukan akhlak, pembentukan diri, pembentukan seorang peribadi yang mampu untuk teguh di saat diberikan kepadanya satu ketika nanti tugasan yang menyebabkan dia harus menyelamatkan negara. Maka dia harus dipersiapkan dengan hal-hal yang penting untuk menumbuhkan dirinya. Apa dia? Pertama, kamu didatangkan perempuan yang kamu tahu perangainya macam mana. Ada kuasa tapi bahaya, iaitu Imro'atul Aziz. Yang kedua, kamu didatangkan dengan seorang pemimpin yang kamu boleh belajar daripadanya, iaitu Malikul Aziz, pemimpin yang kamu boleh belajar. Diceritakan dalam hadis, memang raja ni adalah raja yang agak lama memerintah dekat Mesir. Jadi Nabi Yusuf belajar macam-macam daripada seorang hamba sahaya, belajar macam-macam, mengurus, mentadbir, berjumpa dengan orang. Orang dah mula kenal Yusuf, orang pergi jumpa dengan pemimpin ni, dia nampak Yusuf menjadi budak yang sangat bagus bekerja. Kamu belajar. Kemudian kamu diperkenalkan dengan 2 orang banduan. Kalau kita perasan tuan-tuan, kalau kita pecah balik kan, Allah perkenalkan Yusuf dengan manusia yang setinggi-tinggi darjat dekat dunia. Allah perkenalkan Yusuf dengan manusia yang secara tidak sengaja dia menjadi manusia yang sangat mulia ataupun sangat disanjung, iaitu Imro'atul Aziz, Zulaikha ataupun Zulaikha. Dan Allah memperkenalkan Yusuf dengan manusia yang serendah-rendah di dunia, iaitu banduan. Yusuf diperkenalkan dengan pelbagai watak. Untuk apa? Untuk fahamkan Yusuf ibratan li ulil albab. Reality satu-satu perkara. You need to be ulil albab. You need to be someone yang understand the reality of things. You need to be able to see what others didn't see. You need to see behind things. So that's what makes you different. Dan lepas daripada juzuk 13 tuan-tuan, kita akan belajar. Kita akan nampak perubahan Yusuf. Yusuf di dalam penjara, sebelum penjara, berbeza dengan Yusuf luar penjara, selepas keluar penjara. Kerana selepas ini, Yusuf diberikan tugasan yang sangat besar. Ini yang kita akan belajar. Kita kena belajar menjadi seorang Yusuf, seorang hamba, seorang insan yang mampu untuk memerhati, mengutip segala hal yang Tuhan bagi dekat kita. Tuhan campakkan kita dekat pulau, Tuhan campakkan kita dekat laut, jadilah kita pulau. Tuhan campakkan kita dekat gunung, carilah kita batu-batu. Carilah kita segala resource untuk menjadikan kita orang bermakna. Tuhan campak kita dekat mana pun, kutiklah segala hal yang menjadikan kita tumbuh daripada biasa. Sebab Yusuf ajar itu tentang kita. Dia tak pernah merungut, kenapa aku dicampakkan ke Mesir? Kenapa aku tak duduk aja dekat family aku dekat Kanaan? Kenapa aku ditakdirkan ada abang-abang yang jahat sampai membuang aku ke dalam telaga? Yusuf tak merungut tuan-tuan. Sakit-sakit. Yusuf cerita nanti dia rasa marah dengan abang dia. Dia diam. Dia tak boleh nak respon dengan baik sebab dia ada geram dengan abang dia. Yusuf tapi dia tak merungut. Dia ada space untuk cerita dekat ayah dia pasal mimpi dia.
Tapi everything yang dia buat, dia adalah orang yang paling menyerah dan paling menerima apa saja ketentuan takdir yang Tuhan bagi dekat dia. Dan ini adalah satu seni dan juga satu intipati yang kita kena belajar. Terima apa yang Tuhan bagi. Segala yang kita nampak bagaikan ujian, ubahlah ia menjadi makna yang menyembuhkan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung juzuk 14 selepas ini.